Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi dapat sama-sama dalam majlis ilmu untuk kita membaca dan cuba ambil mutiara-mutiara yang kita boleh petik daripada kitab Penawar Bagi Hati ini. Sambungan ataupun lanjutan daripada bacaan kita pada minggu lepas. Masih lagi dalam perbincangan yang berkaitan dengan mengingati mati. Satu perkara yang mesti kita ingat, satu perkara yang mesti kita hadapi, sama ada kita suka atau tidak suka, mesti kita akan berhadapan dengan kematian ini. Tiap-tiap orang pasti akan mati. Mati itu pasti, cumanya kita tak tahu bila. Cumanya kita tak tahu macam mana keadaan kematian kita. Cumanya kita tak tahu keadaan kita mati. Cuma kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ambil kita, matikan kita dalam keadaan kebaikan. Jadi minggu lepas kita sebut bahawa ingat mati ni satu perangai, satu kelakuan yang dipuji pada syarak. Syarak suka, agama suka, Allah suka, Rasul pun suka. Maka mengingati mati ini bukan sekadar hanya suruh kita ingat, lepas tu duduk saja. Ingat, takut mati. Takut mati, bila orang tanya takut tak mati, takut. Tapi tak ada persediaan, duduk saja kita tunggu mati sahaja. Itu tak jadi. Orang takut mati ni dia kena bersedia. Bila kita yakin adanya kematian, kita ni mesti mati, kemudian kita bersedia, yakin ada kematian, yakin kita ni pasti akan mati. Lepas tu, macam mana persediaan kita untuk kita berhadapan dengan kematian itu? Kalau persediaan kita rapi, persediaan kita baik, persediaan kita molek, insya-Allah mati kita akan jadi baik. Mati itu satu kebaikan bagi orang yang beriman lah. Bagi orang yang buat persediaan, bagi orang yang beriman, mati itu satu nikmat. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal saleh, bagi orang yang buat persediaan, mati itu satu nikmat dan satu kebaikan bagi dia. Tapi bagi orang yang buat maksiat, bagi orang buat dosa, bagi orang yang buat perkara-perkara mungkar, memanglah takut nak berhadapan dengan kematian. Itulah kita kena siap sedia. Siap sedia mengikhlaskan sungguh-sungguh niat kita dalam kita melakukan amal soleh ini, insya-Allah. Insya-Allah kita akan dapat berhadapan, kita akan dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan kita Allah Taala redha, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan dalam kitab Penawar Bagi Hati ini. Kita sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata-kata daripada Nabi, pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akthiru ذكر هازم اللذات فإنه لا يكون في كثير إلا قلله ولا قليل إلا أجزله. Artinya, perbanyakkan mengingati mati, iaitu perkara yang melenyapkan kelazatan. Perbanyakkan mengingati perkara yang melenyapkan kelazatan. Maksud daripada hadis tadi,
Perbanyakkan mengingati perkara yang melenyapkan kelazatan, yakni matilah. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan berada dalam keadaan banyak angan-angan, melainkan ia mengurangkan daripada mengingatinya, yakni mengingati mati. Dan mati itu juga tidak akan disebut pada ketika seseorang itu sedikit amal ibadahnya, melainkan dengan cara memperbanyakkan amal ibadahnya. Ini hadis daripada Nabi SAW menyebutkan. Nabi kata, perbanyakkan mengingati perkara yang melenyapkan kelazatan. Nabi suruh, dimaksud hadis ini, dia kata perbanyakkan mengingati perkara yang melenyapkan kelazatan. Maksudnya perkara yang memutuskan kelazatan dunia, perkara yang memutuskan kenikmatan dunia, itu ingat mati. Ya, bila mana kita ni ingat mati, dunia ni kita berasa tak ada apa. Kalau orang yang beriman, tengah sukaan sangat, tengah gembira sangat, tengah suka sangat, bila ingat mati, insya-Allah kurang sikit. Tengah berpoya-poya, ya, bila ingat mati, insya-Allah kurang ataupun berhentikan berpoya-poya itu. Orang yang beriman, orang yang ada iman dalam hati dia, sekiranya pada ketika dia buat maksiat, ya, pada ketika dia buat maksiat, pada ketika itu dia ingat mati, insya-Allah berhenti daripada maksiat itu. Ataupun orang yang ada iman, ya, ketika mana rasa nak buat dosa, ketika mana rasa nak buat maksiat, maka pada ketika itu dia ingat mati, insya-Allah berhenti ataupun tak jadi buat maksiat. Ini perkara yang kata ingat mati ni perkara yang memutuskan kelazatan. Betul lah. Bila mana seseorang tu mati, ya, meninggalkan dunia ni, putus habis kelazatan dunia. Tak ada dah. Makan, minum dunia dan sebagaimana dunia ni tak ada dah. Kenikmatan tak ada dah. Kecuali orang yang beriman, jadikan nikmat lain pula. Nikmat dunia habis, nikmat dalam kubur, ya, nikmat di dalam syurga dan seterusnya lah, nikmat dalam syurga. Dan seseorang itu tidak akan berada dalam keadaan banyak angan-angan, melainkan ia mengurangkan daripada mengingatinya. Ya. Seseorang itu dia tidak akan berada dalam keadaan banyak angan-angan bila mana dia banyak ni ingat mati. Kita ni, hidup kita ni terlalu banyak angan-angan, angan-angan kosong, ya, angan-angan kosong. Azam lain. Keazaman ini, kalau kita ada azam ni perbuatan yang biasanya kita nak buat benda berfaedah, atau kita bagi keazaman. Contoh, azam untuk bangun qiyamul lail. Untuk azam, insya-Allah ada kemampuan untuk buat. Mana azam yang tidak lara. Angan-angan ni biasanya merujuk kepada perkara yang mungkin melarakan ataupun yang mungkin membinasakan. Keazaman, kita berazam perkara yang memberi manfaat. Azam, berazam nak bangun qiyamul lail, berazam nak solat berjamaah, berazam nak khatam Quran. Ini tak panggil angan-angan, ini tak panggil azam. Berazam untuk menghafaz Al-Quran, sehari ni satu ayat. Azam. Betul, azam ini perkara yang baiklah. Itu azam. Berbeza dengan angan-angan, maka orang yang banyak ingat mati ni, dia tidak akan ada angan-angan kosong. Angan-angan kosong ni macam mana? Angan-angan yang berbentuk keduniaan. Angan-angan nak beli kereta besar. Kereta ada dah, kereta banyak dah, nak beli kereta besar lagi. Kereta ada tu pun tak terguna pun, tapi berangan nak kereta besar lagi. Angan-angan nak rumah besar. Rumah yang sedia ada tu besar dah, tak tercuci, tak terkemah dah, tapi angan-angan nak besar lagi. Rumah setingkat nak 2 tingkat, rumah 2 tingkat nak 3 tingkat. Tu angan-angan. Ya. Orang lelaki pula, bini seorang, nak bini 2, nak bini 3 dan seterusnya. Kalau mampu, soal lain. Ini masalah tak mampu dan sebagainya. Angan-angan saja. Tapi dengan bini menakut. Tapi angan-angan ada. Ini angan kosong. Tapi kalau betul keazaman yang betul, ikut cara yang betul, tu soal lain lah. Tapi mana kalau sekadar angan-angan saja, kelayakan tak ada,
Angan-angan tinggi nak bini 2-3. Hak seorang tu pun tak terjaga. Kadang-kadang anak tu pun lock ke bini saja. Hak rumah tangga pun tak ambil tahu. Hak tu ni orang ni angan-angan saja. Kalau orang yang berazam, yang sungguh-sungguh, maknanya dari segi dia jaga anak, dia jaga rumah tangga, dia jaga. Tu lain. Ni angan-angan kosong. Maka orang yang banyak ingat mati ni dia tidak akan ingat, tak akan buat perkara-perkara yang hanya membawa kepada angan-angan kosong. Dan mati itu juga tidak akan disebut pada ketika seseorang itu sedikit amal ibadatnya, melainkan dengan cara memperbanyakkan amal ibadat dia. Mati ini juga seseorang itu jika dia sebut pada ketika amalan dia sikit, ya, maka dia ingat mati, sebut berkenaan dengan kematian ketika mana pada masa tu amal dia kurang, ataupun rasa malas nak buat ibadat, rasa lemah nak buat ibadat pun sikit, maka dia kena sebut pada ketika dia berada dalam keadaan lemah ibadat itu, kurang ibadat itu, maka nescaya dapat memperbanyakkan amal ibadat dia. Jadi ingat mati ini mendorong, ya, membantu seseorang itu untuk dia ingat kepada kematian. Setelah ingat mati ini mendorong seseorang itu untuk menambahkan amal ibadat. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya, ingat pada kematian membantu, mendorong seseorang itu untuk menambahkan amal ibadat. Kerana kita ni biasalah ada ketika, ada dalam keadaan tertentu, kadang-kadang mari rasa malas untuk beribadat, nak semayang, kadang-kadang malas semayang sunat, malas semayang wajib tu mungkin buat, semayang sunat, malas nak semayang sunat, malas nak baca Quran, malas nak berzikir, malas nak beristighfar, malas nak berselawat. Mari ketika mana mari masa malas begini, malas untuk buat amal soleh. Maka pada ketika tu dengan mengingati mati, bawa, pandu, dorong diri kita ni untuk ingat kepada kematian, insya-Allah boleh membangkitkan semula semangat untuk kita beribadah dengan ingat kepada mati. Ya, ketika kita lemah dalam ibadat kita, maka pada ketika itu kita tolong diri kita dengan cara kita bawa diri kita ingat pada mati. Kita sebut pada diri kita, kita ni nak kena mati. Siapa masa kena mati? Nak mati ni tak tahu bila masa. Boleh mati bila-bila masa. Tak kira muda, tak kira tua, kita akan mati. Tak kira di mana kita berada, pasti kita mati. Maka pada ketika itu, insya-Allah, ya, boleh tolong, dorong, bantu diri kita untuk kita buat, kembali bersemangat untuk buat ibadat. Sebab apa ingat mati ni? Ya, sebab apa ingat mati ni boleh bantu kita buat ibadat? Sebab mati ni bukan mati terus. Kerana mati ni bermula kehidupan yang sebenar. Kalau mati terus, hilang terus, tak sedar dah, maka jadi hancur, jadi tanah begitu saja, boleh tahan. Masalahnya mati ni, bila mana seseorang itu mati, kita semua ni bila kita mati, hak tu sebenarnya kematian itu bermula kehidupan yang sebenar. Ya. Matinya kita, itulah bermulanya kehidupan kita yang sebenar. Masuk dalam kubur saja, ada dah kehidupan dalam alam barzakh. Ya. Duduk dalam kubur, berada dalam, sudah ada kehidupan dalam, ya, alam barzakh. Pada ketika itu kita disedarkan, ya, pada ketika itu kita menyadari, dan pada ketika itu sudah dimasukkan ataupun diberikan nikmat ataupun azab semasa berada dalam kubur. Puncanya berasaskan permulaannya mati, masuk kubur. Kemudian panjang lagi cerita selepas tu, sama ada selepas kubur, kemudian dibangkitkan semula, berada di padang mahsyar, soal jawab, kemudian titian sirat, mizan dan sebagainya lagi. Banyak lagi lah perjalanan kita. Dalam kubur tu baru langkah pertama selepas mati. Ya, permulaan selepas kematian
alam barzakh. Ni takut sangat mati bila tidak ada persediaan. Sebab itulah dalam dunia ini kita berusaha untuk kita melakukan amal saleh, untuk kita melakukan amal ibadat, ya, sebagai persediaan kepada kematian kita. Bantu nak tolong kita dalam kubur. Dan kerana dalam kubur ni kita tak tahu berapa lama kita akan duduk situ. Di alam barzakh, alam kubur ni kita tak tahu berapa lama kita akan menetap di situ. Mungkin 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Wallahu a'lam. Daripada tarikh kematian kita sehingga berlakunya hari kiamat. Kita boleh bayang orang yang mati dulu-dulu, ya. Sejak daripada Nabi Adam AS, berapa ribu tahun, ya, telah mati. Dan bayangkan kalau diazab pada ketika itu, ya. Orang, ya, umat yang bermula daripada zaman Nabi Adam AS, ya. Bayangkan sehinggalah hari kiamat. Dan maka kita tak tahu berapa lama kita berada dalam kubur. Mungkin duduk dalam kubur lebih lama lagi daripada kita duduk atas dunia, ya. Mungkin kita duduk di alam barzakh, duduk di alam kubur lebih lama lagi daripada kita duduk di atas dunia. Atas dunia duduk 60 tahun, atas dunia ni 70 tahun. Dalam kubur mungkin 100 tahun, mungkin 500 tahun. Kita tak tahu bila berlakunya kiamat. Sebab itulah bila ingat pada mati ni, kita akan buat persediaan. Kita akan berusaha bertungkuh lumus, bersungguh-sungguh untuk kita buat persediaan kerana kita ni akan mati. Kita ini akan berhadapan dengan kematian. Perlunya persediaan, ya. Jadi sebab itulah bila dengan kita ingat pada mati, rasa kesungguhan untuk kita beribadah, ya, untuk memperbanyakkan amal ibadah, untuk melipat gandakan amal ibadah. Di samping kita buat amal, biarlah amal yang kita buat itu berkualiti. Sembahyang kita biar ada kualiti, puasa kita biar ada kualiti, bacaan Al-Quran kita biar ada kualiti, zikir kita biar ada kualiti, salawat, istighfar kita semua biar ada kualiti. Ya, kualiti dan kuantiti lah. Kualiti penting, kuantiti pun penting juga. Ya. Kadang-kadang zikir, ya. Zikir contohnya subhanallah. Kerana nak banyak sangat, hal jadi subhanallah tu jadi benda lain dah. Dia tak sebut betul dah. Sebab itulah kita ni biar sebut betul. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir dengan baik. Kenapa? Kita ingat mati tadi dah. Ingat mati, kita bersungguh-sungguh dalam kita buat ibadat kita dan kita jaga kualiti ibadat kita. Dan kita akan berusaha buat pelbagai jenis amal ibadat. Kita tak pilih-pilih. Kita akan berusaha buat pelbagai jenis pelbagai memperbanyakkan amal ibadat kita. InsyaAllah kita akan berhadapan dengan Allah SWT. Kita bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha pada kita dan kita redha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW menyatakan, "Akthiru min dhikri hazimil lazzati al-maut." InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan pada masa yang akan datang. Beberapa hadis Nabi lagi lah berkenaan dengan kelebihan kita mengingati kematian ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.